Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jessilia Esther Joseph. Nombor matrik YL22110001. Saya merupakan pelajar UMS Flag Sandakan bagi semester 5 sesi 1 2024-2025. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya bagi subjek Amalan Keusahawanan Tani 1 yang diajar oleh pensyarah kami iaitu Dr. Siti Suliza binti Selamat. Berikut merupakan ringkasan eksekutif bagi syarikat Nur Farisha Enterprise, iaitu perniagaan ini diasas oleh Jessilia Esther Joseph yang mempunyai latar belakang dalam bidang pertanian dan pengurusan perniagaan. Pengasas berpengalaman dalam industri pertanian dan memahami keperluan petani serta pengguna. Nur Farisha Enterprise bermula dengan misi untuk menjalin kerjasama dengan petani tempatan dan menyediakan sayuran segar terus dari ladang kepada pelanggan. Profil syarikat bagi Nur Farisha Enterprise. Nama syarikat ini adalah Nur Farisha Enterprise, telah ditubuhkan pada 19 Oktober 2024. Lokasi operasi adalah di sekitar daerah Toran dan daerah Tampuluri Sabah. Konsep perniagaan ini adalah berfokus kepada pembekalan sayuran segar berkualiti tinggi melalui pengeluaran terus dari ladang, pemasaran rumah ke rumah, jualan dalam talian. Sumber daya bagi syarikat Nur Farisha Enterprise adalah modal permulaan adalah RM200. Tanaman utama adalah sawit dan timun jipun. Bagi strategi utama adalah jaringan dengan petani tempatan, harga kompetitif dengan fokus kepada kualiti produk. Objektif bagi syarikat Nur Farisha Enterprise adalah pertama, menyediakan sayuran segar iaitu memberi akses kepada sayuran segar yang berkualiti tinggi dan sihat kepada pelanggan. Nombor dua adalah menyokong pertanian tempatan iaitu membangun jaringan dengan petani tempatan untuk memastikan sumber sayur yang berterusan dan berkualiti. Ketiga adalah kesedaran pemakanan iaitu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pemakanan sihat melalui penyediaan maklumat dan sumber yang berguna kepada pelanggan. Seterusnya adalah teknikal iaitu sumber dan pembekalan. Pertama adalah rangkaian petani tempatan iaitu menjalinkan kerjasama dengan petani tempatan yang mengamalkan pertanian organik dan berkelanjutan. Menyediakan pelbagai jenis sayuran yang segar dan berkualiti. Kedua adalah pengurusan inventory iaitu menggunakan sistem pengurusan inventory untuk memantau bekalan dan permintaan dan memastikan ketersediaan produk tanpa pembaziran. Kedua adalah proses operasi iaitu pertama pengumpulan sayuran. Sayuran diambil terus ke ladang pada waktu pagi untuk memastikan kesegaran. Kedua adalah penyimpanan dan pengendalian iaitu menggunakan kemudahan penyimpanan yang sesuai untuk menjaga kualiti sayur, menggunakan teknologi seperti pendingin untuk memastikan sayuran tetap segar. Ketiga adalah penghantaran. Penghantaran adalah menggunakan perkhidmatan penghantaran yang efisien dan cepat untuk memastikan sayuran sampai ke pelanggan dalam keadaan yang baik. Ketiga adalah platform dalam talian iaitu penggunaan media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube dan Instagram. Keempat adalah analisis pasaran iaitu pertama adalah penyelidikan pasaran dan kedua adalah pengumpulan maklumat pelanggan. Kelima adalah kualiti dan keselamatan makanan dalam pemantauan kualiti serta amalan pertanian yang selamat. Bagi amalan pertanian yang selamat adalah kita bebas daripada racun dan penggunaan baja yang berlebihan. Seterusnya adalah keperluan operasi. Pertama adalah tanah dan plot ladang, iaitu tanah yang sesuai dan subur untuk penanaman sayuran di polybag, plot tanah yang mencukupi untuk skala operasi yang dirancang, sistem pembahagian plot yang teratur dan akses yang baik. Kedua adalah sistem pengairan dan saliran, iaitu sistem pengairan yang cekap dan sesuai seperti pengairan titis atau pengairan manual, baik untuk mengelakkan pengumpulan air yang berlebihan. Ketiga adalah benih dan bahan tanaman, iaitu bekalan benih sayuran yang berkualiti dan sesuai untuk penanaman di polybag, baja organik dan bahan tanaman lain yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sihat. Seterusnya keempat adalah buruh dan tenaga kerja, buruh yang mahir untuk melakukan kerja-kerja ladang, pengurus dan jurutera pertanian untuk merancang dan mengurus operasi.
Kelima adalah kemudahan sokongan, iaitu kawasan untuk persemaian, penyimpanan dan pengendalian hasil, infrastruktur seperti bangunan dan stor, serta kemudahan pengendalian. Keenam adalah pengurusan kewangan, iaitu sistem pengurusan yang cekap untuk merancang, memantau dan mengelola operasi, modal dan pembiayaan yang mencukupi untuk memulakan dan menjalankan operasi. Seterusnya adalah proses pelaksanaan kerja, iaitu penyediaan biji benih. Biji benih yang tulen dan berkualiti digunakan serta bebas daripada penyakit dan perosak. Ujian pencabahan dilakukan dengan merendam biji benih di atas air. Kedua adalah semaian biji benih, iaitu biji benih akan disemai dengan menggunakan media tanaman campuran seperti peat moss, kokopit dan topsoil. Seterusnya adalah penyediaan tapak, penanaman dan pengisian media tanaman ke polybag. Kawasan penanaman akan dibersihkan untuk diletakkan polybag. Sebanyak 30 polybag bersaiz sederhana digunakan untuk tanaman timun Jepun, manakala 18 polybag yang bersaiz besar digunakan untuk tanaman sawit. Seterusnya adalah penanaman, iaitu setelah biji benih telah bercambah, anak pokok semaian akan dipindahkan ke polybag. Bagi tanaman timun Jepun, kayu pancang atau tiang digunakan dan dipasang bersama dengan tali rafia untuk memudahkan daun timun Jepun menjalar serta menyokong pokok timun tersebut. Pembajaan adalah menggunakan mengikut jenis tanaman, iaitu baja yang digunakan adalah NPK Blue 12-12-17 untuk sayuran buah dan NPK Green 15-15-15 untuk tanaman sayuran daun. Manakala pengurusan sistem pengairan pula adalah penyiraman akan dilakukan 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan waktu petang untuk mengelakkan tanaman layu dan kering. Seterusnya adalah pembungkusan. Setelah tanaman timun itu mengeluarkan buah, pembungkusan perlu dilakukan dengan menggunakan kertas surkawat ataupun sebagainya bagi mengelakkan buah dimakan perosak, serangga dan penyakit. Seterusnya adalah penuaian. Penuaian akan dilakukan selepas 45 hari, iaitu ketika daun sawit sudah kelihatan besar dan matang. Begitu juga dengan timun Jepun, dia mengambil masa 45 hari untuk tempoh penuaian. Seterusnya adalah carta aliran ladang sayuran. Pertama adalah pengutapan hasil. Selepas pengutapan hasil, pengendalian lepas tuai, dan seterusnya adalah pemilihan, pemotongan, pembasuhan, pengeringan, penggeritan dan pengelasan, pembungkusan dan penyimpanan sementara. Seterusnya adalah pengangkutan ke pasar borong dan pengagihan ke pasar-pasar tempatan ataupun kepada peniaga-peniaga kecil. Seterusnya adalah carta aliran ladang sayuran, iaitu tahap 1 adalah pembersihan, penyediaan tanah, batas tanaman dan sistem pengairan. Seterusnya adalah tanaman peringkat 1, sayuran berdaun sawi, dan seterusnya tanaman peringkat kedua adalah timun Jepun. Syarikat Nur Farisha Enterprise akan memasarkan sayuran segar kepada beberapa tempat, iaitu di Pemborong di daerah Tuaran, Pemborong daerah Tampuluri, sekitar Pejabat Pertanian Tuaran, Universiti Malaysia Sabah, FL Ternakan, pengguna serta isi rumah. Keperluan adalah untuk membekalkan sayur-sayuran kepada pemborong bagi diagihkan kepada peniaga kecil, khususnya juga kepada pengguna untuk memenuhi kehendak. Seterusnya adalah untuk membekalkan peniaga-peniaga kecil di Tamu. Sebanyak anggaran 20 kilo, keperluan sebanyak 20 kilo untuk sawit dan 20 kilo untuk timun Jepun. Analisis SWOT bagi syarikat Nur Farisha Enterprise, iaitu syarikat Nur Farisha Enterprise mempunyai kekuatan dan kelemahan dari segi dalaman, dan kami melihat peluang dan ancaman dari segi luaran dalam meningkatkan hasil pengeluaran yang diurus seperti berikut. Strength adalah kekuatan, iaitu pengurusan ladang yang cekap, berkemampuan dan efektif. Amalan konsep penanaman yang efektif untuk hasil pengeluaran yang tinggi, tenaga kerja yang mahir dalam bidang pertanian sayuran, keluasan tanah ladang yang mampu menghasilkan hasil yang tinggi. W weakness, iaitu kelemahan, kurang sumber kewangan, tidak mampu menggunakan teknologi pertanian seperti struktur pelindung berjaring, aeroponik, struktur pelindung hujan dan fertigasi. Tiada infrastruktur pemasaran seperti pusat pengumpulan sayur,
bilik sejuk dan kemudahan tempat pembungkusan. Seterusnya adalah opportunities, iaitu uh, peluang. Peluang iaitu potensi pasaran yang sedang berkembang dan mampu bertahan lama, kemudahan khidmat nasihat daripada agensi pertanian seperti Jabatan Pertanian berdekatan dengan pasar porong, toran dan pelurik, kebanjiran pemborong baru dari luar kawasan. Seterusnya adalah threat, iaitu ancaman, iaitu harga pasaran sayuran yang sentiasa berubah-ubah, perantaraan pasaran yang banyak menyebabkan margin rendah bagi pengeluaran. Berikut merupakan kewangan selama 4 bulan bagi syarikat Nurfarisha Enterprise, iaitu cerita aliran masuk. Modal bagi syarikat Nurfarisha Enterprise adalah RM200. Jualan sawi dianggarkan sekilo RM8, bagi 500 gram RM4, 250 gram RM2. Bulan pertama tidak dianggarkan hasil dan bulan kedua telah mengeluarkan hasil dan kami menganggarkan 10 kilo sawi dijual pada bulan kedua, iaitu 10 kilo darab dengan RM8 bersamaan dengan RM80. Pada bulan kedua hasil bertambah menjadi 20 kilo. 20 kilo dijual dan 20 kilo darab dengan RM8 sama dengan RM160 jualan hasil sawi pada bulan ketiga. Pada bulan keempat hasil meningkat kepada 25 kilo dan harga adalah RM200 bagi bulan keempat. Keseluruhan sawi, jumlah sawi yang telah dijual pada bulan keempat 4 bulan adalah 440. Manakala timun Jepun pula dianggarkan sekilo adalah RM12 dan 2 pieces berharga RM2.50. Sama juga bulan pertama tidak mengeluarkan hasil dan bulan kedua dianggarkan 20 kilo akan dijual berharga 20 kilo darab dengan RM12 bersamaan dengan RM240. Pada bulan ketiga dianggarkan juga naik kepada 25 kilo bersamaan dengan RM300 dan seterusnya adalah bulan keempat naik juga kepada 30 kilo dan jumlahnya adalah RM360. Bagi keempat-empat bulan tersebut, timun Jepun telah mencecah hasil jualan sebanyak RM90. Jumlah aliran masuk keseluruhannya adalah modal 200, sawi 440 dan timun Jepun 900. Jumlah keseluruhannya adalah RM1,540. Manakala aliran keluar adalah sewa tapak penanaman sebanyak RM30 sebulan dan RM30 itu akan didarab dengan 4 bulan, bulan pertama, kedua, ketiga dan keempat, dan jumlah dia adalah 120. Bagi baja pula dianggarkan sekilo RM10 dan penggunaannya bagi keempat bulan tu adalah 3 kilo saja. NPK Blue 3 kilo RM30, NPK Green 3 kilo juga RM30 dan jumlahnya adalah RM60. Seterusnya adalah Pitmos, 1 karung berharga RM15. Kegunaan untuk 4 bulan adalah 8 karung berjumlah RM120. Benih pula adalah sawi timun Jepun, sawi 1 pek RM5 dan kegunaannya cuma 1 pek RM5 dan timun Jepun 1 pek RM5 dan kegunaan untuk 4 bulan adalah 2 pek iaitu RM10. Polybag saiz sederhana pula 1 kilo yang digunakan dan polybag saiz besar pun sekilo juga. Dan harga sekilo bagi polybag sederhana adalah RM12 dan polybag saiz besar adalah RM13. Seterusnya adalah kos pemasaran iaitu bungkusan. Beg plastik 1 pek berharga RM2.60 dan 4 pek adalah RM10.40. Dijangkakan 4 pek digunakan pada 4 bulan dan berharga RM10.40. Seterusnya adalah gaji pekerja iaitu CEO ataupun pengurus di mana dianggarkan RM80 sebulan dan pada setiap bulan dianggarkan RM80 darab dengan 4 bulan bersamaan dengan RM320. Seterusnya adalah marketing dan finance director iaitu setiap bulan dia
dorang akan mendapat gaji sebanyak RM60 sebanyak 2 pekerja iaitu marketing dan finance dan jumlahnya adalah RM120 setiap bulan dan 4 bulan adalah 480. Seterusnya adalah pekerja buruh seorang sahaja dan gajinya adalah RM48 sebulan. RM48 darab dengan 4 berjumlah dengan 192. Jadi semua gaji pekerja adalah 992. Seterusnya adalah jumlah aliran masuk duit, keluar masuk duit, iaitu modal alih adalah 200 dan jumlah keseluruhan penjualan hasil sawit dan timun Jepun termasuk dengan modal alih adalah RM1,540. Bagi aliran keluar pula adalah kos input iaitu sewa tapak penanaman iaitu RM30 sebulan dan jumlah keseluruhannya adalah 120. Peralatan adalah jumlah keseluruhannya adalah 205. Biji benih sawit dan timun Jepun adalah RM15. Bagi kos pemasaran pula adalah beg plastik iaitu 4 beg berharga RM10.40. Gaji pekerja keseluruhannya adalah RM992. Jumlah aliran keluar adalah RM1,342.60. Jumlah aliran masuk adalah RM1,540 tolak dengan jumlah aliran keluar adalah RM1,342.60 dan keuntungan bersih adalah RM197.60. Untung bagi setiap alih jika dibagi kepada 3 adalah RM65.87. Seterusnya adalah anggaran prestasi kewangan bagi 3 tahun. Anggaran untung rugi bagi syarikat Nur Farisyah Enterprise bagi tahun pertama, jualan adalah RM5,520. Kos jualan itu stok bahan mentah RM419. Stok akhir bahan mentah RM25. Jumlah adalah RM394. Untung kasar adalah RM5,126. Bagi pembelanjaan gaji pengurus staf adalah RM2,976. Sewa premis atau tanah setahun RM360. Pengangkutan RM180. Pembelanjaan pembaikan RM40. Susut nilai amorti RM18. Jumlah adalah RM3,574. Untung belum cukai adalah RM1,552. Cukai 28% iaitu RM434.56. Untung bersih iaitu untung bersih selepas cukai dipotong 28% iaitu RM1,117.44. Seterusnya adalah tahun kedua. Tahun kedua adalah jumlah jualan meningkat menjadi RM5,796. Stok bahan mentah RM25. Kos belian meningkat kepada RM440. Stok akhir bahan mentah adalah RM25. Jumlah adalah RM440. Untung kasar adalah RM5,356. Ada peningkatan sebelum tahun pertama. Gaji pengurus meningkat kepada 5% iaitu RM3,124.80. Sewa premis pun meningkat menjadi 378% iaitu meningkat kepada 5%. Seterusnya pengangkutan pun meningkat kepada 5%, RM199. Belanja pembaikan RM42. Susut nilai amorti adalah RM18. Jumlah adalah RM3,751.80. Untung sebelum cukai adalah RM1,604.20. Cukai 28% adalah RM449.20. Untung bersih selepas ditolak dengan cukai 28% adalah RM1,155. Untung terkumpul tahun pertama dibawa kepada tahun kedua adalah RM1,117.44 campur dengan RM1,155. Keseluruhan adalah RM2,272.44. Manakala pada tahun ketiga peningkatan hasil jualan
sebanyak RM6.085.80. Stok bahan mentah masih RM25 dan kos belian menurun kepada RM240 disebabkan pada tahun kedua mungkin dia masih ada stok, jadi tahun ketiga tu masih boleh digunakan. Jadi stok bahan mentah dia masih RM25. Jadi jumlah kos belian adalah RM240. Untung kasar pada tahun ketiga adalah RM5.845.80. Perbelanjaan juga meningkat, gaji pengurus meningkat kepada 5% iaitu RM3,281.04. Sewa premis juga meningkat kepada 5%, menjadikannya adalah RM396.90. Seterusnya adalah pengangkutan pun naik kepada 5% iaitu RM198.45. Belanja pembaikan RM44.10. Susut nilai amorti RM18. Untung belum cukai adalah jumlah keseluruhan adalah RM3,938.49. Untung sebelum cukai RM1,907.31. Cukai adalah 28%, berjumlah RM534.04. Untung bersih adalah RM1,373.27. Untung bawah depan RM2,272.44. Dicampur dengan untung tahun ketiga adalah RM1,373.27. Untung terkumpul bagi 3 tahun adalah RM3,645.71. Kesimpulannya, fokus utama syarikat adalah pada pengeluaran sayuran berkualiti tinggi seperti sayur sawi serta timun jepun. Dengan pendekatan yang memberi penekanan kepada kualiti, keselamatan makanan dan sokongan kepada petani tempatan melalui strategi pemasaran yang inovatif termasuk jualan rumah ke rumah dan platform dalam talian, Nur Farisha Enterprise berusaha untuk menjangkau pelanggan yang semakin mementingkan pemakanan yang sihat. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran seperti modal terhad dan saingan pasaran, syarikat ini mempunyai potensi untuk berkembang dengan komitmen berterusan terhadap kualiti, inovasi dan pembangunan kemahiran. Pendekatan holistik yang merangkumi aspek sosial, ekonomi dan teknologi meletakkan syarikat ini sebagai model perniagaan pertanian model responsif. Kesimpulannya, Nur Farisha Enterprise bukan sekadar sebuah syarikat pertanian tetapi ia adalah platform untuk memperdayakan komuniti, meningkatkan kesedaran pemakanan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi tempatan. Dengan semangat keusahawanan dan visi yang jelas, syarikat ini mempunyai potensi untuk terus berkembang dan memberi impak positif dalam industri pertanian.